Hai, selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana sudi datang untuk mendengar live pitching ini. Dan sebelum saya start, saya nak meminta maaf dulu kalau bahasa Malaysia saya ini tak begitu baik. Saya meminta maaf. Okey, nama saya Bimalan Arumugam dan saya datang dari keluarga yang telah pun di dalam bidang recycling ini. Kami mempunyai satu kilang recycling di Klang Valley di Shah Alam, Selangor yang bernama Tipa Metal Sdn Berhad yang telah pun beroperasi di dalam industri ini selama 30 tahun. Dan saya pula selepas habiskan pelajaran saya membuat marketing dan international trade di University Footscray di Melbourne, dan saya pun telah bekerja selama 10 tahun di dalam bidang recycling ini, dan saya melihat potensi di dalam bidang recycling, especially di dalam electronic waste recycling ini. So mengitas semula barangan elektronik yang telah dibuang. Dan saya juga ingin meminta maaf dan saya nak bagi tahu pada masa sekarang ni cuma saya seorang saja dalam tim saya, tapi saya mempunyai pekerja saya. Tetapi selepas kita telah mendapat funding ini, kita akan membuat satu tim yang lebih besar yang akan ada member-member dari berbilang kaum dan juga bangsa. So jangan melihat kenapa cuma seorang saja di dalam syarikat ini saya nak meminta maaf pasal bila kita buat startup ini, kita try to keep the operational cost as low as possible, dan juga dan kita tidak mahu membawa tim yang lebih besar dan kita terpaksa menanggung gaji mereka. Itu sebabnya cuma pada masa ni cuma saya seorang saja. Tetapi selepas kita telah mendapat funding, kita akan membuat satu grup yang besar dari berbilang kaum dan juga bangsa. Okey, apa yang kita cuba sampaikan di dalam slide ni adalah kalau kita telah fund dan projek kita take off, kita akan menjadi satu syarikat yang pertama di dunia yang memberikan masyarakat satu option untuk mengambil cash, silver ataupun gold untuk barangan elektronik yang akan dibuang oleh mereka. So ini akan memupuk semangat untuk mereka mengitas semula, dan juga kita boleh sampaikan gold dan silver ni kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira apa dia social class. Pada masa sekarang ni kalau orang nak invest di dalam gold ataupun silver, mereka kena mempunyai wang yang banyak. Tapi selepas ini masyarakat boleh dari any walk of life, dia boleh mengambil gold dan silver ni cuma dengan cara mengitar semula. So dengan ini juga kita boleh membuat satu kebaikan untuk to the environment, untuk alam semula jadi. So itulah satu vision projek kita ni yang kita nak cuba sampaikan kepada masyarakat Malaysia. Dan idea ni boleh membawa kebaikan kepada semua rakyat Malaysia. Okey, dalam slide ni kita bercakap tentang urban mining. Okey, apakah itu urban mining? Kita tahu pasal crypto mining. Tapi urban mining adalah satu cara untuk mengekstrak barangan seperti emas, barangan logam seperti emas, silver, copper dan semuanya daripada barangan buangan sekali. Kita tidak perlu seperti dulu kita terpaksa drill into the crust of the earth untuk ambil barangan logam ini kan. Tapi selepas ini kita tidak perlukan begitu. Urban mining tu kita boleh buat mining di dalam city saja menggunakan facility, the factory yang kita akan set up selepas crowdfunding kita berjaya nanti. Okey, sebelum kita menjadi Telcorp, kita start sebagai VR Industries Enterprise pada tahun 2019, dan pada akhir tahun 2020 kita berjaya membuat profit sebanyak 360,000, dan juga kita telah extract precious metal sebanyak 1.4 juta ringgit. Dia punya certification semuanya di dalam page ni dan juga di website saya. Okey, bagaimana kita buat ini tanpa satu lesen dan factory kita sendiri? Kita membuat secara partnership dengan kilang-kilang yang ada teknologi ini. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka mengambil profit yang lebih banyak, dan kita juga membuat kajian untuk membuat ini dengan lebih cost efficient. Contohnya, kalau kita nak replicate syarikat yang kita kerja sebelum ni,
dia akan mengambil kita lebih banyak 15 hingga 20 juta ringgit untuk set up satu factory sebegini. Tapi kita katakan bahawa kita boleh membuat ini dalam harga 2.5 juta. Dan saya juga ingin memberitahu satu perkara di sini. Alam sekitar tidak lagi memberikan lesen untuk collect ataupun to set up macam satu factory untuk collect saja. Itu tiada lagi. Alam sekitar Malaysia mahu kita set up satu plant, baru dia akan bagi kita lesen dan memberi kita approval untuk buat bisnes ini. Itulah sebabnya kita pergi untuk crowdfunding ini. Okey, dari mana kita akan dapatkan barang untuk di recycle ini? Dalam slide ni kita ada bagi tahu, kita akan concentrate consumer. Itu adalah rumah tangga, rumah-rumah sekitar many states in Malaysia. Kita akan target mereka, itu akan menjadi satu target segmen kita. Dan secondly adalah factory. Ketiga adalah government contract, kontrak dari kerajaan. Dan finally kita akan beli daripada scrap collectors across states in Malaysia. So lepas itu kita akan collect, kita akan dismantle, kita akan extract, dan barangan yang kita extract daripada itu kita akan gunakan untuk membuat duit, untuk membeli lagi barang ni. For example, copper, tin, aluminium, besi, steel, tembaga, semuanya kita akan jual dan mengambil membuat duit dan akan beli balik barang elektronik. Dan barangan seperti gold, silver, palladium yang kita extract itu akan kita gunakan untuk bagi balik untuk reward, untuk beli barangan juga, tetapi untuk bagi mereka dalam cara fizikal seperti coin ataupun bar, untuk seperti mana yang saya cakap tadi, untuk memupuk semangat dalam hati rakyat Malaysia untuk mengitar semula dengan cara yang baik dan membuat sesuatu kebaikan untuk environment. Dan dalam slide ni pula kita berbincang tentang long term strategi kita, apa yang kita nak buat selepas kita dah set up factory ni. Okey, factory ni akan menjadi satu contoh bagaimana recycling, e-waste recycling ni boleh dibuat dengan cara cost efficient, dengan cara yang lebih murah daripada yang dah ada di dalam industri sekarang ni. Dan kita akan menggunakan ini untuk men-set up di other states as well. Kita akan membuat peluang pekerjaan kepada kita akan buat satu team untuk men-set up di other states in Malaysia. Dan ini akan menjadikan e-waste management ni untuk berkembang pesat dan juga membuat peluang pekerjaan yang lebih baik kepada rakyat-rakyat yang ada di Malaysia ni, dan juga memupuk semangat di hati anak-anak muda untuk menceburi bidang recycling ini yang masih lagi tak banyak yang tahu tentang bidang recycling electronic waste especially. Tak ramai yang tahu tentang itu. So ianya mempunyai satu peluang yang sangat baik. So itu yang kita nak buat selepas kita dah set up satu factory ni. Kita nak lagi membuat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, dalam slide ni kita membuat competitor analysis. Kalau kita melihat dalam carta di dalam website portal Alam Sekitar, kita boleh melihat bahawa pada masa ni the full e-waste recycling facility yang ada di Selangor cumalah satu sekarang ni pada masa ni, dan terdapat di other states di Malaysia where setiap electronic waste yang kita buang di sini selalunya dia akan pergi ke state lain. So ini akan membuatkan banyak carbon footprint dan juga membawa keburukan kepada alam sekitar kerana lori terpaksa datang ambil dan pergi ke state lain. So kalau kita set up di Selangor ni, kita akan menjadi syarikat yang kedua di Selangor. Dan juga bagaimana kita boleh menjadi how do we differentiate from other competitors that are already in Malaysia at the moment. Kita seperti mana yang saya cakap tadi tu, kita the value that kita bagi macam cash, silver, gold ni belum ada lagi orang company lain. Company lain dia bagi cash saja pada masa ni, tetapi Telcorp akan memberikan rakyat untuk pilihan untuk memilih sama ada mereka nak cash ataupun gold ataupun silver untuk value of electronic waste yang dia jual dekat Telcorp. Dan untuk financial projection pula, kita estimate for the year 1 kita boleh membuat profit sebanyak 798,000. Pada tahun kedua kita boleh membuat profit sebanyak 1.7 million, dan tahun ketiga pula kita boleh buat profit sebanyak 3.8 juta.
kenapa year 1 kita bercakap kita tidak boleh membuat profit yang sebegitu banyak? Pasal year 1 itu kita akan set up factory ni kita akan ambil selama 6 ataupun 8 bulan untuk set up semua ni. So itulah sebabnya year 1 kita tidak boleh membuat profit yang banyak. Okey, 240,000 akan digunakan untuk menggunakan servis EIA consultant yang di-approve oleh alam sekitar untuk guide us untuk mendapatkan dalam proses mendapatkan lesen dan untuk set up factory tersebut dengan mematuhi rules and regulation yang diberikan oleh alam sekitar. Keduanya adalah ISO certification, kita akan menggunakan sebanyak 125,000, dan yang ketiga kita perlu membuat satu renovation di dalam syarikat yang kita akan sewa untuk mematuhi rules and regulations set up oleh alam sekitar, seperti membuat satu exit door atau sebagaimana untuk membuat satu dinding. Dia akan mengambil kos sebanyak 120,000 dan dana yang banyak dana akan digunakan untuk machinery, iaitu 1.5 juta, dan untuk dana yang nombor 5 pula adalah logistic expenses. Kita akan membeli satu lori dan membuatnya dengan cara untuk mengambil dan mengumpul secara mobil di banyak-banyak kawasan di sekitar Selangor pada masa ni. Kemudiannya kita akan expand ke state lain juga. So logistic expand ni kita akan menggunakan sebanyak 120,000, dan untuk marketing kita menggunakan 60,000, dan untuk e-waste, untuk membeli e-waste ni kita akan menggunakan 334,000. So semuanya adds up to 2.5 juta ringgit. Pada tahun kedua kita akan buat satu profit yang lebih banyak, dan juga on the third year kita akan buat sebanyak 3.8 juta. Dan berapa minimum saya nak raise di dalam equity crowdfunding ni adalah, minimum target amount saya adalah 500,000, maximum amount adalah 2.5 juta, dan pre-money valuation saya, syarikat saya adalah 8.1 juta, dan paid up capital company saya adalah 1.4 juta. Price per share yang tuan dan puan akan beli kalau nak datang sebagai investor nanti adalah RM5.64. So minimum investment adalah RM1,000. So kita memberikan satu option untuk buyback. Itu adalah dalam 36 bulan kita akan buyback your share with 10% more than apa yang tuan dan puan telah invest. Kalau 1,000, tuan puan boleh choose to sell it back to us within that 36 months untuk harga 1,100. Dan juga kita akan bayar dividen. Kalau tuan dan puan maintain sebagai seorang investor, tuan puan akan mendapat dividen 15% daripada profit yang kita buat. So seperti mana semua share pun, kalau tuan puan tahu, itu adalah satu aset, dan selagi tuan dan puan remain as a investor in the company throughout the year, every year, tuan dan puan akan mendapat dividen daripada profit yang kita buat. So dalam slide yang ni kita cakap tentang dividend milestone. So walau apa pun dalam assumption yang kita bagi tu, kita reach any amount target pun, kita still akan bayar dividen. Like let's say 80% to 100% of the projected profit, kita akan bayar 15%, seperti mana yang saya cakap tadi. Kalaulah let's say kita reach 60 hingga 79%, kita still bayar 12% dividen. Dan kalau 40% hingga 59%, kita bayar 9% dividen. Kalau 20% hingga 39%, kita bayar 6%. Dan finally adalah disbursement of funds through milestone. Apa yang kita nak sampaikan dalam slide ni adalah tuan-puan, bila tuan-puan dah invest di dalam syarikat ini, wang itu akan disimpan, dipegang oleh Etis Malaysia, di mana mereka akan bagi release payment itu untuk melakukan satu proses, dan juga baru dia akan release the second payment. For instance, contohnya kita kena bekerja dengan seorang EIA consultant, where bila pertama kali tu untuk bayaran untuk EIA consultant tu, itu yang akan keluar dulu. Lepas EIA consultant dah pergi ke proses kedua, dia akan inform, dia akan bagi saya dokumen itu. Bila saya tunjukkan dokumen proof, baru saya akan dapat
duit untuk pergi ke second process. So tuan dan puan boleh be sure of that your money will be managed by Ethis, and until selagi saya ada seorang investor di dalam syarikat ini, Ethis Malaysia akan audit, menjadi seorang audit team di dalam syarikat ini dan akan audit company saya 3 bulan sekali dan akan memberikan anda semua report yang anda perlukan. So you can be sure of that your money will be managed by some other party. So itu saja dari saya dan terima kasih kerana time anda. Kalau still ada apa-apa soalan, anda boleh contact saya di dalam WhatsApp +6012 221 2158 012 221 2158 ataupun hantar saya email dan kita boleh berbincang lepas itu. Terima kasih.